Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk terus hidup di atas muka buminya, dan juga syukur Alhamdulillah, antara nikmat Allah yang paling agung, paling besar, Allah Ta'ala menggolongkan kita, menjadikan kita daripada kalangan Muslim, mukmin, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti pada minggu-minggu yang lalu, kita teruskan pengajian kitab Asy-Syama'il Asy-Syarifah. Ni masuk minggu kedua lah. Ni siri yang kedua. Kitab Asy-Syama'il Asy-Syarifah yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab ini asal daripada kitab Al-Jami'us Saghir, kemudian diringkaskan, kemudian dipetik bab Syama'il, bab Kana daripada kitab Al-Jami'us Saghir tersebut, maka dinamakan Asy-Syama'il Asy-Syarifah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam ni kita sambung hadis yang ke-9. Malam ni insya-Allah kita sambung hadis yang ke-9. Minggu lalu kita dah baca sampai hadis yang ke-8 tu. Minggu ni kita sambung hadis yang ke-9. Baik, wa bi sanadinal muttasil ila al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala wa bi sanadil muttasil ila muallifi al-kutub qala ila an qala rahimahullahu taala. Okey, kita masuk hadis yang ke-9. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha, kana rab'atan ila tuli ma huwa ba'ida ma bainal mankibain asyal al khaddain shadida sawadi sya'r akhal al ainain ahdab al ashfar idha wati'a biqadamihi wati'a bikulliha laisa lahu ikhmasun idza wada'a ridaahu ala mankibayhi faka'annahu sabikatun min fiddah wa idza dhahika yatala'la sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, hadis yang ke-9 daripada kitab Asy-Syama'il Asy-Syarifah. Hadis yang ke-9 bahawa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas sifah, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik sifatnya. Wa ajmalaha, dan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling indah sifatnya. Baginda orang yang paling cantik, paling baik sifatnya dan paling indah sifatnya. Ini maknanya sebagai takkid, sebagai penekanan. Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam baik dan juga amat indah, amat cantik. Kemudian kana rab'atan ila tuli ma huwa, baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi tetapi lebih hampir ke arah tinggi. Baginda sallallahu alaihi wasallam tinggi, sangat tinggi, tidak tinggi melampau dan juga tidak rendah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah, kalau dilihat,
baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tergolong dalam kalangan orang yang tinggi. Tetapi tinggi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tidak melampau dan baginda tidak rendah. Jadi baginda lebih hampir ke arah tinggi namun tidak terlalu tinggi. Ba'ida ma bainal mankibain. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam bidang. Maknanya disebutkan bahawa di antara bahu baginda sallallahu alaihi wasallam bidang. Bahu baginda jadi ada jarak yang jauh. Maksudnya bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, dada baginda sallallahu alaihi wasallam bidang. Asyalal khaddain. Pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata. Pipi baginda rata. Maknanya pipi baginda sallallahu alaihi wasallam berisi sangat pun tidak, nampak macam gemuk, macam orang kata nampak macam gemuk, dan cengkung pun tidak. Tetapi pipi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rata. Maknanya gemuk pun tidak, nampak tembam pun tidak, dan juga tidak terlalu cengkung, tetapi adalah rata. Pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata. Syadida sawadi sya'ar. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sangat hitam. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sangat hitam. Kalau kita lihat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah hitamnya ialah seperti nampak berkilat-kilat. Ini ada dalam riwayat lain. Ini kenapa bila baginda sallallahu alaihi wasallam letak minyak maka nampak seperti berkilat-kilat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda dah agak berumur, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ada sedikit uban. Tapi uban itu tak banyak, dalam puluhan saja. Bahkan boleh dikira. Ada sedikit uban di rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak banyak. Tapi secara umumnya rambut baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sangat hitam. Maknanya hitam pekat. Akhalal ainain. Mata baginda sallallahu alaihi wasallam seperti bercelak. Mata baginda nampak seperti bercelak. Ahdabal ashfar. Bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam lebat. Bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam lebat. Makna lebat, cantik. Lebat yang mana? Lebat yang lebat yang rapi. Bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha laisa lahu ikhmas. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memijak, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memijak tapak kakinya, baginda memijak keseluruhan tapak kaki baginda tanpa ada yang renggang. Maknanya bila baginda sallallahu alaihi wasallam berpijak, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berpijak secara penuh di atas muka bumi. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam punya cara langkah ialah langkah yang sempurna. Bukan macam ada setengah orang jalan macam seret-seret, atau setengah orang kadang macam jalan dia tu macam cara dia berpijak seperti mana kita kata cara berpijak yang tak, macam orang kata tak mantap di atas muka bumi. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda meletakkan kaki, baginda menapak tapak kaki dengan menunjukkan sifat kepahlawanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda letak kaki sempurna, baginda berjalan. Jadi ini menunjukkan sifat pahlawan. Para ulama kata ini menunjukkan sifat pahlawan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda berpijak, baginda memijak tapak kaki baginda, baginda berpijak secara keseluruhannya tanpa ada renggang. Idza wada'a rida'ahu an mankibai fa ka'annahu sabikatun min fiddah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengalihkan ridak baginda daripada kedua bahu baginda. Apabila baginda mengalihkan ridak baginda daripada kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah bahu baginda tu kelihatan seperti potongan perak. Seperti nampak macam potongan perak. Ini kenapa? Kerana nampak begitu putih berseri bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kan baginda sallallahu alaihi wasallam dulu bila baginda pakai baju baginda sallallahu alaihi wasallam lebih macam ihram. Kan, jadi yang ini diikatkan di sini dan satu lagi lah diikat sini, diikat di belakang. Lepas tu jadi bahu tu agak terdedah. Jadi bahu itu ditutup dengan kain ridak. Kain ridak ini
ialah pada zaman dulu fungsinya ialah untuk tutup bahagian bahu yang terbuka. Itu dipanggil rida. Jadi kain rida ialah untuk tutup bahagian bahu yang terbuka. Maka ditutup kain rida tu. Jadi kadang-kadang baginda SAW ada mengalihkan atau baginda mengenepikan kain rida baginda SAW. Baginda ketepikan kain rida baginda. Bila baginda ketepikan kain rida baginda daripada atas bahu, maka akan nampaklah bahu baginda SAW. Maka di sini dalam hadis disebutkan bahawa faka'annahu sabikatun min fiddah. Maknanya bahu baginda SAW tu nampak seperti mana kepingan perak. Maknanya begitu putih berseri. Tapi sebelum ni kita ada baca bahawa baginda SAW punya putih, kulit baginda putih kemerah-merahan. Makna putih yang mana bercahaya tetapi kemerah-merahan. Makna bukan putih macam kita kata putih. Macam contohnya kopiah saya ni putih, atau kita kata macam putih putih baju. Tetapi dia ialah putih kemerah-merahan. Ni apa dia? Kulit baginda SAW. Dan apabila baginda SAW tertawa, wa idza dhahika yatala'la. Bila baginda SAW tertawa, maka wajah baginda bercahaya-cahaya. Seolah nampak macam cahaya, nur keluar daripada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Betapa indahnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya ulang semula terjemahan hadis ni secara sepintas lalu. Hadis 9 ni dia agak panjang. Saya ulang semula terjemahan dia secara sepintas lalu. Baginda SAW orang yang paling baik sifatnya dan paling indah sifatnya, paling elok sifatnya. Baginda SAW sederhana tinggi tetapi lebih hampir ke arah tinggi. Dada baginda SAW bidang. Kedua pipi baginda SAW rata, mana tidak nampak gemuk dan tembam dan juga tidak cengkung. Dan rambut baginda SAW hitam pekat. Mata baginda SAW kelihatan bercelak, seperti bercelak. Bulu mata baginda SAW lebat rapi. Apabila baginda SAW memijak, apabila baginda SAW memijak tapak kaki baginda, baginda berpijak dengan tapak kaki baginda. Baginda berpijak secara keseluruhan tanpa ada renggang tapak kaki baginda. Dan apabila baginda SAW mengenepikan ataupun mengalihkan ridak baginda daripada kedua bahu baginda, maka kelihatan seolah-olah bahu baginda SAW seperti kepingan perak. Maknanya kerana putih berseri. Apabila baginda SAW tertawa, wajah baginda SAW bercahaya-cahaya, seperti mutiara. Bercahaya bermakna bersinar-sinar. Bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Ya talakla ni maksudnya bersinar seperti mana mutiara. Allahu akbar, subhanallah. Semoga Allah Taala kurniakan kita di akhirat nanti dapat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, kana sallallahu alaihi wasallam azharal laun ka'anna araqahu al-lu'lu'. Kana sallallahu alaihi wasallam azharal laun ka'anna araqahu al-lu'lu' idza masya takaffa. Hadis ni rawahu Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu. Rawahu Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu. Baik. Adalah hadis yang ke-10 adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkulit cerah. Baginda SAW seorang yang berkulit cerah. Baginda berkulit putih cerah. Ni tak bertentangan dengan hadis sebelum ni. Maknanya baginda SAW punya kulit putih cerah, maknanya tidak gelap. Baginda SAW berkulit putih cerah. Peluh baginda SAW seperti mutiara. Apabila baginda SAW berjalan, baginda mengorak langkah. Baginda SAW mengorak langkah dengan gagah.
Bila baginda SAW berjalan, baginda mengorak langkah dengan gagah. Maknanya seperti macam tadi tu, baginda mengorak langkah dengan cara langkah yang sempurna. Bukan macam orang kata seret kaki ataupun jalan macam orang kata terhoyang-hayang. Tapi baginda SAW bila baginda berjalan, baginda mengorak langkah dengan begitu gagah. Baik, ni hadis ni penerangan dia seperti mana telah lalu. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih cerah, peluh baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana mutiara. Okey, bagaimanakah peluh baginda sallallahu alaihi wasallam nampak seperti mutiara? Maknanya bila peluh baginda sallallahu alaihi wasallam menitik, macam dekat dahi baginda ke kat sini ataupun dekat muka baginda sallallahu alaihi wasallam, peluh baginda sallallahu alaihi wasallam menitik, seolah-olah peluh baginda yang menitik itu seperti mana butiran mutiara yang turun. Allahu Akbar. Maknanya nak bagi tahu begitu indahnya keadaan yang Allah Ta'ala jadikan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda mengorak langkah gagah. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Kana sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adhra'i fi khidriha. Kana sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adhra'i fi khidriha. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Ni hadis ni riwayat Musnad Ahmad wa al-Bukhari wa muttafaq alaih wa Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah an Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis yang ke-11, baginda sallallahu alaihi wasallam bersifat lebih pemalu melebihi daripada anak dara yang berada di balik tirainya. Yang berada di dalam bilik ataupun di sebalik tirai. Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih bersifat pemalu melebihi daripada anak dara yang berada di sebalik tirai. Yang ini apa dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersifat pemalu. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam bukan jenis orang yang tak ada, macam orang kata, selamba-selamba. Memang baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada bergurau dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi gurau baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tak menjatuhkan maruah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah bila baginda nak berbicara, cara bicara baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seperti cara bicara orang yang mana bermaruah. Bukan main cakap, main lepas. Dan antara cara orang yang tak bermaruah ialah kadang bising, kecoh. Itu tanda orang tu maruahnya tidak tinggi. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya keadaan ialah baginda ini lebih pemalu daripada anak dara yang berada dalam tirai. Okay, kenapa? Maksud nak bagi tahu, mana zaman dulu anak dara ni dia tak keluar rumah, biasa duduk dalam bilik, duduk balik tirai, dan orang pun tak tunjuk. Ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi dia punya maruah dia terjaga. Dia ni tak tinggi suara, tak menjerit, kan? Tak suara dia keluar, tak bising-bising. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam punya sifat pemalu lebih daripada anak dara tu lagi. Lebih lagi daripada anak dara yang duduk dalam biliknya. Maksud nak bagi tahu betapa tingginya sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dalam hadis sebutkan sifat malu baginda sallallahu alaihi wasallam, kadang-kala macam dalam hadis pun ada, dalam Quran pun ada, bahawa bila ada sahabat yang datang, mereka datang sembang-sembang lepas habis makan tak balik-balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pun macam nak cakap korang baliklah. Kerana malu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terus sebut. Makna benda itu selagi tak melanggar perintah Allah. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam macam kurang suka dengan perkara tersebut. Tapi baginda malu nak sampaikan. Malu ini maksudnya kerana perkara itu masih lagi dibenarkan. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam macam kurang minat dengan perkara itu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam kadang baginda berdiam kerana sifat malu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dapat tahu bahawa baginda tak suka bila tengok keadaan muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan ada orang kalau contoh kata dia tak suka, dia cakap, "Oi, tak boleh, tak payah, tak boleh. Jangan. Aku tak suka." Contoh kata. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak begitu.
Maknanya kalau ada perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka, kadang baginda tak sampaikan, tapi bila wajah baginda nampak macam lain, para sahabat tahu bahawa perkara itu baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka. Ini kerana sifat malu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perkara itu salah, baginda tidak malu. Baginda tidak malu untuk nak tegah ataupun nak tegur perkara tersebut kalau perkara itu salah. Innallaha la yastahi minal haq. Allah Taala tak malu daripada perkara yang hak. Ini yang dimaksudkan, iaitu perkara-perkara duniawi yang tak melanggar perintah Allah Taala. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bersifat pemalu terhadap perkara tersebut. Kan? Sebab tu kan kita tengok juga, dan kita ada baca juga dalam hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau baginda makan makanan, kalau kadang-kadang makanan tu mungkin kurang sedap, baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah kata ni makanan ni tak sedap. Baginda baginda tak pernah komplain makanan. Satu makanan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka, baginda sallallahu alaihi wasallam akan, kalau baginda tak suka, baginda diam, baginda tinggalkan. Dan kalau baginda suka, baginda makan. Hadis yang tadi iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam lebih malu berbanding anak dara yang berada di sebalik tirai ataupun di dalam biliknya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Ahmad dan riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ibnu Majah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, kemudian riwayat Bukhari, Muslim dan juga riwayat Ibnu Majah. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Kana sallallahu alaihi wasallam asbaran nasi ala aqdarin nas. Rawahu Ibnu Sa'ad an Ismail bin Ayyash mursalan. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-12, baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling bersabar terhadap sifat-sifat buruk manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersabar terhadap sifat-sifat buruk manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada riwayat Ismail bin Ayyash. Daripada riwayat Ismail bin Ayyash secara mursal. Hadis ini adalah hadis mursal daripada Ismail bin Ayyash. Baik. Jadi hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-12 ni, baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersabar terhadap, kalau bahasa Arab ni panggil aqdarun nas. Aqdarin nas ni memberi makna kotoran manusia. Kotoran ni maksudnya perkara-perkara, perangai-perangai, kerenah-kerenah keji daripada manusia. Perangai-perangai buruk manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar ni. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersabar terhadap perangai buruk daripada orang ramai. Kerenah-kerenah buruk daripada orang ramai. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar terhadap mereka. Riwayat daripada Ismail bin Ayyash. Riwayat Ismail bin Ayyash, itu secara mursal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sabar terhadap apa yang orang buat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam hadis, kan ada orang datang minta baginda sallallahu alaihi wasallam bayar hutang, dan kemudian dia cekak bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, cekak leher baju baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam sikit pun tak marah. Ada yang pernah orang Arab datang minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta ghanimah, dan kemudian lepas tu dia pergi waktu tu dekat atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam ada kain, dan kain tu agak kasar. Dia pergi tarik kain tu sampaikan berbekas kat badan baginda sallallahu alaihi wasallam, dekat leher baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda kulit putih merah. Bila berlaku macam tu, jelas nampak kat leher baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sikit pun baginda sallallahu alaihi wasallam tak marah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada pun mengamuk atau baginda sallallahu alaihi wasallam melenting. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar. Tak cukup dengan itu. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam solat ketika berada di Mekah. Awal-awal baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah di kota Mekah. Baginda solat berhampiran dengan Kaabah.
Waktu tu nampak bagi orang kafir Quraisy nampak baginda sallallahu alaihi wasallam solat. Lepas tu Abu Jahal nampak dan dia kata, ada tak antara korang yang berani? Tu ada seekor unta baru lepas sembelih tu, dia ada dia punya macam uri dia tu. Cuba datang pergi ambil uri dia tu, tekuk kepala Nabi. Tekuk kepala Nabi, tutup kepala Nabi. Letak ke atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang satu orang kafir nama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia ini antara pembesar Quraisy dan musuh ketat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayyid nama dia. Apa dia buat? Dia telah ambil uri unta tu dan kemudian dia telah letak tekup di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyebabkan baginda nak angkat kepala, begitu lama baginda tak boleh nak angkat kepala. Kalau kita kan kalau sujud lama-lama kan jadi darah turun. Begitu lama baginda sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak angkat kepala. Kerana apa? Dia telah letak atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Uri unta. Salah jazur ni maksudnya uri unta. Sehingga akan datang lepas tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, puteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, kemudian barulah angkat dan telah cuci badan baginda sallallahu alaihi wasallam, bersihkan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam baginda melakukan dakwah, ada orang pernah ambil tanah baling kat muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah campak baginda pun pernah. Kalau kita baca dalam hadis, campak baginda, angkat baginda, campak. 2-3 orang angkat baginda sallallahu alaihi wasallam, campak baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah baginda naik unta dan orang tu cucuk unta baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila unta ni dia terkejut, maka baginda sallallahu alaihi wasallam terjatuh daripada unta. Ini pun pernah berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan banyak kisah. Tapi dalam keadaan itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam maafkan mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar. Kalau kita lah, adakah kita boleh bersabar sampai tahap macam tu? Kita mungkin tak mampu untuk bersabar. Tapi ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya hadis yang ke-13. Kana sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain idza takallama ru'yakan nuri yakhruju min baini tanayah. Rawahu at-Tirmidzi fi syama'il wa Tabarani wal Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang ke-13 iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kata apa ni terjemah dia, iaitu gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam ada sedikit renggang. Dia tak banyak, sedikit renggang. Gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam sedikit renggang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka kelihatan cahaya keluar daripada celah-celah gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Tirmidzi dalam kitab Syama'il dan juga riwayat Tabrani dan Imam Baihaqi daripada Ibnu Abbas, daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-13 ni, baginda sallallahu alaihi wasallam punya gigi, baginda sallallahu alaihi wasallam punya gigi iaitu bahagian depan ni, gigi depan ni. Ni gigi depan ni, dua ni. Dalam bahasa Arab gigi depan ni dipanggil gigi thaniyatain. Thaniyatain. Jadi disebutkan bahawa gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah ada sedikit renggang. Renggang ini bukan renggang sampai nampak buruk, bukan. Dia renggang sedikit je. Jadi, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, gigi baginda sallallahu alaihi wasallam putih berseri. Gigi baginda sallallahu alaihi wasallam juga putih berseri. Bila baginda berbicara, baginda bercakap, jadi seolah-olah dekat gigi baginda sallallahu alaihi wasallam ni nampak seperti keluarnya cahaya antara celah-celah gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maknanya betapa nak bagi tahu gigi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tersusun rapi teratur. Dekat depan ni ada sedikit renggang, sedikit, dia bukan renggang yang jauh, hanya sedikit renggang. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, seolah-olah nampak cahaya keluar daripada gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kana aflajat thaniyatain. Aflajat thaniyatain ni maksudnya
gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam ada sedikit renggang antara dua gigi itu. Jadi apabila baginda berbicara, seperti keluar kelihatan cahaya keluar daripada celah-celah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Tirmizi dalam Syama'il dan kemudian riwayat Tabrani dan juga Baihaqi daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Kana sallallahu alaihi wasallam hasanas sablah. Kana sallallahu alaihi wasallam hasanas sablah. Rawahu at-Tabarani anil Adzah bin Khalid. Rawahu at-Tabarani anil Adzah bin Khalid. Baik. Hadis yang ke-14 ini iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam macam mana kita nak terjemah hadis ni, iaitu kita kata wa huwa sya'rat ma asbala min muqaddam al-lihya ala sadr dzakaru dakhab syari. Kita kata janggut baginda sallallahu alaihi wasallam kita kata janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tersusun rapi lah. Kita kata janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tersusun rapi. Sini sablah ni asal maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam punya janggut, dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam ada yang macam hujung-hujung ni ada yang dipanggil janggut yang mengurai. Jadi janggut baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengurai itu ialah nak kemas, ialah kemas rapi. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengurai, kemas rapi, makna tersusun rapi. Maknanya bukan dalam keadaan yang tidak tersusun rapi. Hadis ni pendek dia, kana hasanas sablah. Kana sallallahu alaihi wasallam hasanas sablah. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai hujung janggut ataupun janggut-janggut yang mengurai yang tersusun rapi. Jadi kan kadang-kadang ada orang kadang janggut dia panjang, tapi kadang yang ujung tu kadang macam berpusing-pusing, ataupun kadang ada macam setengah panjang, setengah pendek. Tapi tak, baginda sallallahu alaihi wasallam pun janggut panjang lebat, dan ada janggut yang macam mengurai turun yang ujung-ujung tu. Jadi itu pun nampak tersusun rapi. Maknanya nak beritahu baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang kemas. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang selekeh. Baginda sallallahu alaihi wasallam, penampilan baginda kemas. Satu, Allah Ta'ala susun untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi juga baginda sallallahu alaihi wasallam menjaga penampilan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok dekat sini, maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang mana berjanggut tebal. Dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah yang mengurai itu, iaitu yang tepi-tepi ni mengurai sini, yang mengurai itu ialah tersusun rapi, kemas. Baik. Hadis ni riwayat Tabrani. Daripada riwayat Adzah bin Khalid. Daripada riwayat Sayyidina Adzah bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke-15. Kana khatamun nubuwati fi dhahri sallallahu alaihi wasallam bad'atan nashizatan. Rawahu Tirmidzi fiha an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis yang ke-15 ialah disebutkan cop mohor nubuah di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam berbentuk seperti seketul daging yang timbul. Cop mohor nubuah, kita kata cop khatamun nubuah, tanda khatamun nubuah, cop mohor khatamun nubuah di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam berbentuk seperti sepotong daging yang timbul. Sepotong daging yang timbul. Baik. Ini hadis ni riwayat Tirmidzi dalam kitab Syama'il daripada riwayat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Iaitu kita dah tahu bahawa dalam kitab Tirmidzi Syama'il baru terangkan bahawa
baginda SAW, para anbiya alaihi wassalatu wassalam ada pada badan mereka khatamun nubuwah, cop mohon khatamun nubuwah. Dan perkara ini disebutkan di dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis ada beritahu bahawa baginda SAW mempunyai khatamun nubuwah. Kadang-kadang khatamun nubuwah tersebut nampak jelas besar, dan kadang-kadang ialah cop mohon khatamun nubuwah itu ialah nampak kecil. Jadi dekat belakang badan baginda SAW, dia dekat belakang bahu sebelah kiri. Ini kan bahu kanan, ni bahu kanan, bahu kiri. Dekat belakang bahu kiri baginda SAW, kat belakang ni dia lebih ke arah kiri, maknanya belakang jantung, ialah adanya cop mohor khatamun nubuwah. Dan cop mohor itu ialah seketul daging yang nampak timbul. Dalam hadis ada bagi tahu bahawa daging yang timbul itu, cop mohor khatamun nubuwah itu, ialah seperti ada sebutkan seperti nampak macam telur burung merpati. Ada yang mengatakan nampak timbul macam seperti mana ada penumbuk. Macam contoh kita orang buat penumbuk macam timbul kat belakang tu. Dan dalam riwayat juga Imam Qurtubi rahmatullah alaih disebutkan bahawa cop mohor itu ialah dia timbul warna kemerah-merahan. Di mana di belakang bahu kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Di belakang bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil cop mohor khatamun nubuwah. Ada dalam syarah hadis iaitu disebutkan bahawa kalau para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain, mereka punya cop mohor khatamun nubuwah di sebelah kanan, di belakang bahu kanan. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya cop mohor khatamun nubuwah ialah di belakang jantung, maksudnya di belakang bahu kiri. Ini berbeza dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain. Jadi ada yang disebutkan bahawa para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain punya khatamun nubuwah, cop mohor khatamun nubuwah ialah di sebelah kanan sini. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam punya khususiat, baginda punya cop mohor khatamun nubuwah ialah di belakang bahu sebelah kiri. Dia seperti daging yang agak timbul. Dia macam nak mudah faham, dia lebih kurang begini tuan-tuan, kalau satu orang dia bekam. Kan, satu orang kalau dia bekam, bila kita bekam, kan dia tarik kan. Bila kita bekam, dia ada kap tu dan dia akan tarik tu. Lepas tu bila kita lepas, maka kita nampak, kadang-kadang kita nampak tempat yang dah ditarik menggunakan kap, menggunakan bekas apa tu, cawan bekam itu, tempat tu akan timbul kan. Dia bergantung pada kekuatan tarikan tu. Kalau contoh kadang-kadang ditarik kuat, maka lepas dah dibuka balik kap tu, dilepaskan kap tu, maka akan nampak timbul. Kalau betul-betul ditekan, ditarik kuat, nampak timbul jelas. Tapi kalau mungkin tarik sikit je, tak adalah timbul jelas. Jadi lepas tu kat situ dia macam merah, nampak warna kemerah-merahan. Jadi cop mohor khatamun nubuwah yang ada pada belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seperti mana macam keadaan dia, seperti mana contoh macam orang yang mana berbekam tu. Kan bila ditarik dengan bekam tu, maka macam itulah keadaannya. Jadi kadang-kadang nampak jelas macam ada, kadang-kadang macam kecil, kadang dia macam membesar. Ini bergantung pada keadaan. Jadi itu yang ada dalam syarah hadis ada sebutkan, kalau kata nampak kecil seperti mana macam telur burung pati, mana agak kecil lah kan, pasal lebih kurang besar, macam bulatan itu kecil dia, macam dia macam ada macam bentuk telur burung kecil je. Tapi kadang-kadang nampak macam besar apa macam mana, kadang dekat macam besar penumbuk. Ialah kadang contoh kata kalau kita tarik macam bekam tu, kadang pakai kap kecil, maka nampaklah bulat tu kecil dia. Kalau pakai kap besar, maka nampak bulat tu besar. Jadi ada kala nampak macam kecil dan ada kala nampak besar. Dia dari riwayat lain sebutkan nampak macam seperti mana butang katil. Ini contoh zaman dulu, kadang-kadang bila diorang ada buat macam macam kita katil pengantin kan, kadang-kadang ada dia punya macam kelambu tu biasanya ada dibuat macam tu butang tengah tu, butang bulat tu. Jadi kadang ditutup dengan butang tu. Kadang butang tu dibuka. Jadi dari riwayat sebutkan bahawa cop mohor baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana butang tu. Makna besar butang tu, macam bulat tu. Ini dah disebutkan di dalam hadis. Jadi ada kata kecil, ada kata besar. Ini bergantung pada keadaan.
Tapi Cokmor khatamun nubuwah tu di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam dan pernah disaksikan oleh beberapa orang sahabat. Dan dalam syarah hadis ada beritahu bila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Cokmor khatamun nubuwah yang daripada belakang baginda sallallahu alaihi wasallam tu, badan baginda itu hilang. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16, kana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Rawahu Tirmizi an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya ialah Cokmohor khatamun nubuwah. Cokmohor khatamun nubuwah yang ada di badan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seperti ghuddatan hamra. Seperti mana timbulan, mana dia timbul, seperti mana di sini kata ghuddah. Ghuddah ni iaitu seperti mana kita kata macam benjol lah, benjol. Seperti benjol yang berwarna merah. Mana daging yang timbul. Macam tadi beritahu seperti daging yang timbul. Sini beritahu ghuddah. Ghuddah ni seolah seperti mana macam bengkak atau benjol yang berwarna kemerah-merahan, yang berwarna merah. Di Cokmor khatamun nubuwah pada badan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seperti mana benjol yang berwarna merah, seperti mana telur burung merpati. Hadis riwayat Tirmizi daripada riwayat Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini hadis yang ke-16. Okey, saya ulang semula. Kana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra. Ghuddatan hamra, iaitu Cokmor khatamun nubuwah pada badan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seperti benjolan, seperti daging yang timbul macam tadi juga, seperti mana benjol ataupun kita kata macam bengkak yang berwarna merah, seperti mana telur burung merpati. Telur burung merpati ni bukan macam bentuk dia, kita kata macam besar telur burung merpati. Telur merpati tak besar mana, kecil dia. Jadi ini ialah ketika kelihatan kecil, tapi ada riwayat bagi tahu besar lagi daripada ni. Jadi kerana tu para ulama mereka telah gabungkan antara hadis ni. Mereka bagi tahu bahawa Cokmohor khatamun nubuwah itu dia kadang-kadang kecil dan kadang-kadang dia membesar. Jadi dekat situ bulat-bulatan itu, bulatan Cokmohor khatamun nubuwah itu ialah berwarna kemerah-merahan. Dan dari riwayat bagi tahu dia ada kat situ ada macam bintik-bintik dan ada macam bulu-bulu ada macam bintik-bintik. Seperti nampak kelihatan juga ada tepi-tepi itu bulu-bulu halus. Itu ada disebutkan di dalam riwayat hadis. Jadi di situ ialah menunjukkan bahawa Cokmohor khatamun nubuwah di sini dalam riwayat ini bagi tahu kecil lah, tak besar. Tapi ada riwayat bagi tahu lebih besar daripada ini. Jadi Cokmohor khatamun nubuwah yang ada pada badan baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah bergantung pada sahabat yang melihat tu. Kalau dilihat kecil, maka dia kata sekian besar dia aku nampak macam sekian besar. Kalau dilihat waktu besar, maka dia kata aku nampak besar. Ini bergantung pada orang yang melihat tersebut. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-17, kana sallallahu alaihi wasallam rab'atan minal qaum, laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir, azharal laun, laisa bil abyadil amhaq wala bil adam, walaysa bil ja'dil qatat wala bis sabit. Muttafaq alaih. Rawahu muttafaq alaih, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. An Anas radhiyallahu taala anhu. Ni hadis ni kita dah pernah baca lebih kurang sama macam dia. Saya ni baca terjemahan dia. Iaitu apa dia? Hadis yang ke-17 ni, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana tinggi. Baginda tidak terlampau tinggi dan baginda tidak rendah. Baginda tidak terlalu tinggi dan baginda tidak rendah. Tapi maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam tinggi. Hampir ke arah tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Baik. Azharal laun. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih cerah. Baginda sallallahu alaihi wasallam
tidak terlalu putih. Macam putih ni mana? Putih macam putih susu. Baginda SAW tidak terlalu putih dan baginda tidak hitam. Mana apa? Baginda SAW putih kemerah-merahan. Bukan putih susu. Macam bukan putih macam kulit orang putih. Kulit orang Inggeris, bukan macam tu. Kulit macam putih kekuningan, bukan begitu. Bukan macam putih macam orang Cina, macam putih susu. Tapi baginda SAW punya putih yang indah. Putih kemerah-merahan. Itu disebutkan di sini. Baginda SAW tidak terlalu putih dan tidak hitam. Dan baginda SAW tidak terlalu kerinting dan tidak juga rambut baginda tidak terlalu lurus. Rambut baginda SAW tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Tapi rambut baginda SAW iaitu apa dia? Ikal mayang. Ikal mayang. Hadis ni diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi. Imam Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi meriwayatkan hadis ni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Okay, saya ulang semula terjemahan hadis ni. Yang akhirnya hadis yang ke-17, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi. Baginda tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih cerah. Baginda tidak terlalu putih. Maksud terlalu putih ni iaitu tidak putih macam putih susu. Putih. Kan kita macam kopiah macam baju kita ni kan. Tak macam tu. Dan baginda juga tidak berkulit gelap, tidak hitam. Baginda rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu lurus. Tidak gejur, rambut lurus macam rambut kita rambut orang yang selun kan. Kalau kita tengok orang selun, rambut dia lurus dia macam rambut orang Cina. Lurus. Rambut baginda tak macam tu. Dan tidak juga rambut baginda sallallahu alaihi wasallam rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak juga rambut baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu lurus. Kerinting macam negro pun tak, lurus macam Cina pun tak. Tu nak mudah faham lah. Itulah nak bagi mudah faham. Tapi bagaimana keadaan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam? Rambut baginda pada depan lurus. Tapi pada ujungnya ada sedikit macam beralun, berombak. Itu keadaan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi, riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Baik, nanti insya-Allah kita akan sambung hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18, wallahu alam, kita berhenti setakat itu. Baik. Semoga Allah Taala berkati majlis kita pada malam ini. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kan, membaca berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ni di antara perkara yang paling kuat menarik rahmat Allah Taala. Cerita pasal Nabi, baca pasal Nabi ni di antara perkara yang paling kuat menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, semoga Allah berkati majlis kita. Okay, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.